Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, kali ini kita akan membincangkan tentang ekonomi bidangan, iaitu subtopik 5.3 di bawah tajuk teori pengeluaran, teori kos 45. Okey, dalam ekonomi bidangan ni ada 3 bahagian, iaitu perbincangan kita akan merangkumi yang pertama sekali ekonomi bidangan dalaman, yang kedua ekonomi bidangan luaran, dan yang ketiga ekonomi bidangan dan juga perkaitannya atau hubungannya dengan keluk kos purata jangka panjang, LAC. Okey, terlebih dahulu kita tengok ekonomi bidangan ini. Bila kita sentuh tentang ekonomi bidangan ni, dia ada 2 jenis ekonomi bidangan, iaitu ekonomi bidangan saja. Ekonomi bidangan ni dia ada dalaman dan juga ekonomi bidangan luaran. Okey. Dan satu lagi ekonomi bidangan juga kita boleh sentuh satu lagi perbincangan, itu berkaitan dengan tak ekonomi bidangan. Okey, tak ekonomi bidangan ni juga ada tak ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan luaran. Dan keempat-empat ini, ekonomi bidangan dalaman, ekonomi bidangan luaran, tak ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan luaran ni, semuanya ada faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ekonomi bidangan tersebut dan tak ekonomi bidangan tersebut. Okey, jadi kita akan lihat sebentar lagi faktor-faktor yang boleh mempengaruhinya lah. Okey, kita tengok dulu ekonomi bidangan. Dari segi maksud, ekonomi bidangan ni adalah peningkatan dalam kecekapan firma, di mana pengurangan dalam kos per unit pengeluaran itu berlaku. Okey, jadi dua ni dia seiring, peningkatan kecekapan akibat pengurangan kos per unit. Kos per unit itu adalah kos purata lah. Apabila firma mengembangkan skala pengeluarannya ni, ataupun mengembangkan industrinya berkembang lah. Apabila industrinya berkembang secara keseluruhan, kita fahamlah ada 2, iaitu ekonomi bidangan dalaman dan ekonomi luaran. Bila kita bincang tentang ekonomi bidangan ni, maknanya apa? Ketiga-tiga ni fakta penting ya. Ringkasnya ialah apabila firma cuba meningkatkan pengeluarannya secara besar-besaran, itu maksud ayat mengembangkan skala pengeluaran itu, maksudnya firma mengambil tindakan meningkatkan pengeluarannya dengan banyak. Jadi bila dia mengembangkan pengeluarannya itu, secara tidak langsung jika berlaku pengurangan dalam kos per unit ataupun kos purata pengeluaran yang semakin, kalau jika dia berarti semakin, apabila dia mengembangkan pengeluaran itu, pengeluaran semakin berkurang. Secara tidak langsung bila kos per unit berkurang, maka kecekapan firma itu dikatakan semakin meningkat. Itu perkaitan antara 3 fakta ini ya. Kita kena faham Artinya apabila dia mengembangkan saiz pengeluaran, kos per unitnya akan berkurang. Bila kos per unit akan berkurang, kecekapannya semakin meningkat. Okey, itu maksud ekonomi bidangan. Okey, kita sentuh dulu ekonomi bidangan dalaman dulu dari segi maksud. Kita dah faham tadi ekonomi bidangan tapi sekarang ekonomi bidangan dalaman. Apa maksudnya? Maksudnya kecekapan peningkatan kecekapan firma akibat pengurangan dalam kos per unit pengeluaran. Apabila pengeluaran firma itu dilakukan secara besar-besaran, berpunca daripada faktor-faktor dalaman sesebuah firma. Maksudnya peningkatan kecekapan hasil daripada pengurangan kos per unit pun, apabila firma mengembangkan saiz pengeluarannya tu, dia berpunca daripada faktor-faktor yang datang daripada dalam sesebuah firma itu sendiri. Jadi bila faktor-faktor dalaman menyumbang kepada pengurangan kos per unit hingga meningkatkan kecekapan firma itu, maka kita katakan ekonomi firma itu mengalami faedah ekonomi bidangan dalaman.
Okey, yang seterusnya kalau kita tengok pada impaknya, ada kesan ekonomi perniagaan dalaman kepada keluk kos purata jangka panjang atau kita panggil LRAC. Maksud LRAC ini long run average cost. Dia digambarkan, ditunjukkan ataupun dilihat pada bahagian keluk kos purata jangka panjang yang sedang menurun ke bawah, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Misalnya kawasan panah ni lah yang bulatan daripada A, apabila menambahkan pengeluarannya, keluarannya ditambah, kita dapati berlaku pengurangan kos per unit pengeluaran. Kos purata semakin berkurang daripada A ke B. Jadi ini pergerakan titik di sepanjang ataupun di atas keluk kos purata jangka panjang daripada A ke B itu menunjukkan bahawa dia telah mengalami kesan ekonomi bidangan dalaman. Okey, seterusnya faktor-faktor. Apakah faktor yang menyumbang ataupun yang boleh menyebabkan sesebuah firma itu menikmati ekonomi bidangan dalaman? Ada beberapa ni lah. Ada 6 lebih kurang 6 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi bidangan dalaman ini adalah ekonomi pengurusan, ekonomi kewangan, ekonomi pemasaran, ekonomi teknikal, ekonomi R&D dan juga pengkhususan. Kita akan tengok satu-satu. Contohnya, macam manakah ekonomi pengkhususan, faktor yang pertama ni boleh mempengaruhi kita panggil pengurangan kos per unit. Jadi pengeluaran secara besar-besaran dia menggalakkan pengkhususan ataupun pembahagian kerja dalam proses pengeluaran. Maknanya keywordnya di sini ialah apabila pembahagian kerja mengikut pengkhususan, melakukan pembahagian kerja mengikut kelayakan dan pengkhususan, dia akan meningkatkan lagi kecekapan dan mengurangkan kos per unit. Sebab itu kata meningkatkan kemahiran tenaga buruh dan meningkatkan kecekapan penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Maksud sini kerja yang dilakukan dalam operasi, kalau kita anggap kilang kan, dia mengikut job spec bidang pengkhususan masing-masing. Kalau orang tu ada dalam jurusan contohnya teknikal, so dia akan kerja pada bahagian mesin lah, contoh kan. Ataupun kalau dia ada sijil kelayakan, mengikut kelayakan sijil pengajiannya dalam bidang komputer. Jadi pengkhususan kerja harus dalam bidang ICT, berkaitan dengan komputer lah. Jadi pembahagian kerja mengikut kelayakan khusus kepada kelayakan pekerja tersebut. Jadi bila pengkhususan ini berlaku, maka dia akan meningkatkan kecekapan dengan lebih tinggi lagi. Akhirnya cost per unit. Kita mesti ayat terakhir daripada perenggan kita ni mesti kita jelaskan bahawa cost per unit ni akan turun lah apabila productivity faktor pengeluaran tu meningkat kan. Jadi itu maksud ekonomi pengkhususan, melakukan pengkhususan kerja ataupun pembahagian kerja mengikut kecekapan kelayakan masing-masing kan. Orang yang betul pada tempat yang betul lah, macam accountant ada ijazah dari bidang perakaunan, so kena bekerja dalam bidang perakaunan lah, sebagai juru audit ke dalam firma tu, sebagai accountant, pembantu accountant ke contoh, bukannya jurusan accountant tapi buat kerja ICT, buat kerja teknikal, buat kerja benda-benda yang tak berkaitan dengan kelayakan. Jadi dia akan meninggikan kos per unitnya lah kan. Jadi itu maksudnya pengkhususan. Yang kedua, ekonomi pengurusan. Firma bersaiz besar, dia mampu mengupah tenaga buruh mahir yang hebat lah, yang berkelayakan, seperti tenaga pengurus dan juga tenaga teknikal. Jadi maksudnya bidang pengurusan ni, dia firma bila beroperasi secara besar-besaran ni, dia akan sudah pasti memerlukan tenaga kerja mahir yang begitu berkemahiran, yang begitu yang boleh menguruskan sumber-sumber manusia yang begitu ramai, boleh menguruskan, yang penting memiliki pengurus yang berkemahiran.
pengurus yang berbakat, yang berpotensi, tak kira dari segi pembelian bahan mentah ke ataupun menjalankan operasi pengeluarannya, pengurus dalam bidang kewangan yang cekap, tak ada ketirisan, tak ada pembaziran, dan juga aspek memiliki pengurus yang baik dalam bidang pemasaran supaya proses pemasaran tu lancar, cekap dan efisien lah dari segi pentadbiran dan pengurusannya. Jadi itu semua jika berlaku, kepakaran pengurusan ni dia sudah pasti akan melicinkan operasi pengeluaran itu sendiri lah, dan pentadbiran firma tu akan lebih baik kan, lebih terurus, arahan daripada atas ke bawah semuanya akan lebih lancar kepada orang bawahan. Dan akhirnya dia akan mengurangkan, kita tutup dengan ayat akan mengurangkan kos per unit operasi tersebut. Okay? Itu maksudnya ekonomi pengurusan. Maksud pengurusan yang baik lah. Saya rasa anda semua tahulah sebab anda belajar subjek pengurusan kan. Boleh kita goreng sikit dengan ayat-ayat yang lebih baik lagi. Okey, lepas tu ekonomi kewangan. Ekonomi kewangan tak benda lain, modal kewangan. Dari segi bila saiz firma tu beroperasi secara besar-besaran, dia akan lebih mudah untuk mendapat pinjaman. Mudah mendapat pinjaman ni faktor keyword dia. Dengan syarat-syarat yang menarik, syarat-syarat yang dia jadi mudah sebab syarikat dia tu bila dah semakin berkembang, semakin besar, dia dikenali, bank pun dia mudah untuk menerima syarikat-syarikat yang dikenali, yang berpotensi, kan, modal yang begitu dia tak ada lah macam kalau tidak dikenali. Syarikat-syarikat kecil nak minta pinjaman susah. Syarikat-syarikat yang semakin membesar ni, semakin berkembang maju ni, dia akan mudah diterima oleh bank untuk memberi pinjaman dengan kadar bunga yang rendah, tempoh bayaran balik pinjaman yang agak panjang dan selesa lah bagi pembayaran balik ya. Okey. Jadi saiz firma yang semakin besar ni dia juga mudah untuk mengumpulkan modal supaya daripada orang ramai lah melalui penerbitan saham. Kalau syarikat tu dah mula membesarkan pengeluarannya, sahamnya biasanya semakin meningkat dan dia akan menarik orang ramai untuk membeli saham, ataupun dia sendiri menerbitkan saham baru yang menarik orang ramai untuk melambur dan membeli saham syarikat tersebut lah. Kan? Jadi pinjaman modal yang diperolehi dengan mudah itu, dia dapat mengembangkan lagi operasi pengeluaran, dan seterusnya kita tutup dengan maka cost per unit pengeluaran itu akan semakin berkurang dan dia akan mula menikmati faedah ekonomi bilangan daripada ekonomi kewangan lah. Okey, yang keempat, ekonomi pemasaran. Pengeluaran secara besar-besaran mendorong firma membeli bahan mentah secara pukal, secara besar-besaran, secara banyak. Bila beli dengan banyak ni, dia akan menikmati dia memperoleh diskaun, harga yang murah kan, bila beli secara pukal dan juga memberi syarat-syarat istimewa lah daripada pembekal kan, dan juga mungkin kemudahan pembelian secara kredit yang sebab syarikat yang mengeluarkan sebesar biasanya akan dipermudahkan oleh pemborong lah untuk membekalkan dengan harga yang tak kira bukan harga saja, mungkin pinjaman yang agak menyenangkan mereka lah. Okay, pasaran yang luas ni juga menggalakkan pengeluar mempromosikan jualan dan mengiklankannya secara besar-besaran jadi itu semua faedah-faedah yang dinikmati dalam ekonomi pemasaran. Dan kos pengiklanan yang disebarkan kepada kuantiti keluaran yang banyak ni, dia secara otomatik dia akan mengurangkan kos per unit pengeluaran ataupun mengurangkan kos purata firma. Okey, yang kelima, ekonomi teknikal. Ekonomi teknikal ni faedah yang dinikmati apabila kuantiti keluaran yang banyak yang dihasilkan oleh firma ni secara besar-besaran dia membolehkan firma menggunakan peralatan dengan lebih efektif, dengan lebih secara intensif tanpa pembaziran kapasiti lah. Biasalah bila firma dah mula mengembangkan operasinya secara besar-besaran, penggunaan mesin, jentera dan sebagainya secara teknikal, peralatan-peralatan jentera yang ada dalam kilang tu akan lebih efektif
tiada pembaziran wang, kapasiti dan sebagainya. Dia akan lebih efisien dari segi pengurusan operasi. Jadi penggunaan peralatan yang moden ni dia akan mempercepatkan proses pengeluaran dan sudah pasti meningkatkan produktiviti firma dan akhirnya akan mengurangkan kos per unit operasi pengeluaran firma tersebut lah. Okey, yang keenam, faktor ekonomi penyelidikan dan pembangunan, R&D, Research and Development. Firma yang beroperasi secara besar-besaran, dia biasanya mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai dan seterusnya membuat perbelanjaan peruntukan untuk R&D. Okay, membuat penyelidikan sendirilah, tidak perlu bergantung pada penyelidikan daripada pihak-pihak di luar daripada syarikat tersebut. Mungkin sebelumnya mungkin daripada universiti atau daripada badan yang sendirian yang lain kan. Tapi ni syarikat dia mengembangkan R&D-nya sendiri untuk faedah produk dia, sudah pasti dia akan menikmati faedah ekonomi bilangan dari aspek R&D. Tujuan membuat R&D ini adalah untuk memperbaiki kaedah pengeluaran dan mutu pengeluaran produk. Mutu produk yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut kan. Bila dia menjumpai suatu perkara yang boleh memberi peningkatan kualiti kepada produknya, sudah pasti dia akan mengurangkan kos per unit lah. Okay. Jadi kos R&D per unit rendah apabila dia menemui penemuan baru. Bila syarikat tu menjumpai satu penemuan baru yang boleh memberi kebaikan kepada syarikat, produk syarikat ni, sudah pasti dia akan kos per unit pengeluaran kos per unit penyelidikannya akan berkurang. Sebab dia memberikan kesan kepada hasil teknologi dan juga kaedah pengeluaran yang lebih baik di masa akan datang kan. Jadi itu semua faedah R&D, ekonomi penyelidikan dan pembangunan dan ekonomi bilangan. Okey. Jadi itu adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi bilangan dalam